Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abang semua. Video kali ini aku nak respon satu video Ustaz Wahabi ni pasal kenyataannya bahawa mazhab Syafi'i berpuasa ketika bermusafir adalah lebih afdal dari berbuka. Dan dia kata Imam Syafi'i terkenal suka menyusahkan, disusuli dengan gelak ketawa anak murid dia yang bodoh, murid-murid yang terhasil dari guru yang bodoh. Wahabi memang kurang ajar dengan Imam Syafi'i. Termasuklah lebih-lebih perlis sekarang ni masih hangat lagi di dalam media sosial. Baik, sebelum aku cerita serba sedikit pasal masalah ni dalam mazhab Syafi'i dan kenapa Imam Syafi'i memilih afdal berpuasa, kita tengok video dia dulu. Safar. Asal safar memenuhi makna safar, boleh jamak, boleh kasar, susah ke tak susah ke, bukan jadi hukum. Boleh faham? Begitu ngambil istinbat hukum dari Al-Quran. Cuma Ustaz cenderung pada pendapat Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab. Sebelum itu Ustaz nak beritahu dulu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Syafi'i punya pendapat berpuasa dalam safar lebih afdal. Kena ingat, Syafi'i memang suka menyusahkan. Imam Ahmad Ibn Hanbal macam siang dan malam, lebih afdal tidak berpuasa. Sebab Allah kata, Allah menginginkan kemudahan, Allah tak suka menyusahkan. Umar bin Abdul Aziz pula, Ustaz cenderung, mungkin kita semua. Baik, di sisi mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, berpuasa adalah lebih afdal daripada berbuka sekiranya berpuasa tidak melemahkannya. Orang yang bermusafir ketika Ramadan harus untuk berpuasa. Dia diberi pilihan sama ada untuk berpuasa atau berbuka. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Hamzah bin Ammar Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah wajib aku berpuasa ketika musafir sedangkan dia seorang yang banyak berpuasa? Maka sabda Rasulullah SAW, jika engkau mahu, engkau boleh berpuasa. Jika engkau mahu, engkau boleh berbuka. Riwayat Imam Al-Bukhari, nombor hadis 1943. Namun apabila safarnya itu tidak menyusahkannya, maka afdal baginya untuk terus berpuasa. Daripada Anas radhiyallahu anhu yang berkata kepada orang yang bermusafir, maksudnya jika engkau berbuka itu adalah rukhsah dari Allah, dan jika engkau berpuasa maka itu lebih afdal. Riwayat Al-Baihaqi, hadis 8170 dalam Sunan Al-Kubra. Jika berpuasa itu menyukarkan bagi orang yang bermusafir, maka afdal baginya berbuka. Itu berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bertemu seorang di bawah teduh pohon. Dalam riwayat lain, dia sedang disirami air ke atasnya. Lalu baginda bertanya orang ramai, kenapa dengan sahabat kamu ini? Sahabat menjawab, dia berpuasa wahai Rasulullah. Baginda bersabda, bukan daripada kebaikan berpuasa ketika musafir. Riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 1946. Jika seseorang musafir itu berpuasa, kemudian dia ingin berbuka, dia boleh melakukannya kerana keuzuran itu masih wujud. Begitu juga orang sakit berpuasa, kemudian dia mahu berbuka, maka dia boleh berbuka sama ada dengan niat rukhsah atau tidak. Rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, jilid 2, muka surat 195 hingga 196. Diriwayatkan daripada kitab hadis sifat puasa Rasulullah SAW, antaranya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang bermaksud, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu permusafiran pada satu hari yang panas, sehingga seorang lelaki meletakkan tangan atas kepalanya kerana terlalu panas. Dalam kalangan kami tidak ada seorang pun yang berpuasa melainkan Nabi SAW dan Ibnu Rawahah. Riwayat hadis Bukhari, nombor hadis 1945 dan Muslim, nombor hadis 1122. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang berpuasa ketika safar. Dia menjawab, kami, yakni para sahabat, bermusafir bersama Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Tidak seorang pun yang berpuasa merasa aib dengan orang yang berbuka, atau orang yang berbuka merasa aib dengan orang yang
berpuasa. Riwayat Muslim, nombor hadis 1188. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Sebahagian kami berpuasa dan sebahagian lain tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak melihat keburukan dengan orang yang berbuka, dan tidak pula yang berbuka memandang buruk orang yang berpuasa. Mereka berpandangan siapa yang ada kekuatan silakan berpuasa, dan itu adalah kebaikan. Dan mereka juga berpandangan siapa yang berasa lemah kemudian berbuka, dan itu juga kebaikan. Riwayat Muslim, nombor hadis 1116. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah ke Madinah ketika peristiwa Fathul Mekah dengan keadaan berpuasa, yakni bulan Ramadan, sehingga sampai ke kawasan Usfan. Mazhab Syafi'i memilih afdal berpuasa bukanlah kerana hendak menyusahkan umat Islam, tetapi kerana beberapa faktor. Yang pertama, lebih cepat untuk membebaskan diri daripada tanggungan. Yang kedua, memudahkan para mukallaf untuk berpuasa dan berbuka bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Manakala bagi seseorang yang berbuka puasa ketika musafir dan wajib ke atasnya untuk mengqadha puasa tersebut pada hari-hari yang lain, maka hal itu menyusahkannya kerana tiada suasana dan boleh menyebabkan seseorang menangguhkan untuk mengqadha puasanya sehingga tiba Ramadan yang berikut. Yang ketiga, sesungguhnya kelebihan bulan Ramadan itu sendiri besar kerana ia adalah satu bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan dan suatu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Maka lebih afdal melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan kerana pahala yang diperolehi di bulan Ramadan adalah lebih besar dan tidak sama dengan pahala yang diperolehi daripada puasa qada pada hari-hari yang lain. Rujuk kitab Syarhul Kitab As-Saum min Sahih Bukhari, jilid 1, muka surat 116. Kesimpulannya, jangan kurang ajar dengan mana-mana ulama yang tidak sependapat dengan kita. Bab kata Rora, kita boleh berkhilaf tapi jangan jadi jahat. Tapi pengikut dia kebanyakannya jahat-jahat belaka. Suka hina ulama, termasuklah imam-imam mazhab. Mereka juga tidak terlepas dari mulut busuk mereka. Jauhilah dari ajaran Wahabi. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.